Universiti Putra Malaysia UPM Serdang menentang UiTM Lions. Diundi di dalam kumpulan yang sama kedua pasukan ini, merupakan favourite untuk sekurang-kurangnya sampai ke peringkat separuh akhir acara rugby 7 sepasukan Sukip 2018. Universiti Putra Malaysia dengan reputasi sebagai juara bertahan acara 7-11 lelaki dengan UiTM Lions, pencabar utama yang disebut-sebut bakal merampas pingat emas pada kali ini. Universiti Putra Malaysia mempertaruhkan Ahmad Syukur Iqbal, Faad Horozi, Muhammad Khairul Ibdillah, Muhammad Nur Azri, Muhammad Hafzan Bakri, Muhammad Abdul Karim bin Manasih, Muhammad Abdul Azim, Muhammad Faizal bin Matahir, Muhammad Fitri bin Abdullah, Muhammad Sidi Amir bin Jalil, Muhammad Zarif Afandi bin Muhammad dan Nazrin Aiman bin Ahmad Taufik. Manakala UiTM Lions meletakkan Ahmad Rashid bin Azhar, Anwar bin Azri, Azrul Amri bin Abdul Razak, Joseph Gordon, Karul Imran bin Kamarudin, Muhammad Abrar bin Abu Yami, Muhammad Aidit bin Abdul Razak, Muhammad Farhan, Muhammad Hafiz bin Zainal Abidin, Muhammad Hasif bin Syarifuddin, Muhammad Hezri bin Muhammad Hanis dan juga Muhammad Zulfikri bin Zul Azwar. Bola milik UiTM Lions, serangan dari sebelah kanan ke kiri padang memakai jersey berwarna biru gelap berjalur-jalur putih. Manakala UPM Serdang dengan jersey tradisional mereka berwarna hijau dan kuning sama-sama. Dengan reputasi yang begitu tinggi sekali untuk pasukan UPM, platform utama untuk mara atau memilih terus pemain-pemain negara dengan kejayaan-kejayaan mereka menguasai hampir keseluruhan kejohanan peringkat Universiti Pengajian Tinggi pada 2 dan 3 tahun ini. Sudah pasti dicemburui oleh universiti-universiti tempatan yang lain. Bola masih milik UiTM Lions. Ke sebelah kiri, gagal digagalkan, terus saja penalti diberikan kepada UiTM. Masuki kawasan 22 UPM. Sebelah kanan pemain jersey bernombor 23. Lepas kali ini bagaimana? Tidak. Cubaan yang gagal, sedikit knock on oleh pemain jersey nombor 21 Muhammad Hafiz Zainal Abidin. Keselamat pertahanan pasukan UPM. Satu perlawanan yang begitu krusial saya kira untuk kedua pasukan mencari johan dan johan kumpulan, di mana terdapat 3 pasukan di dalam setiap kumpulan dengan format pertandingan. Johan dan net johan akan diundi semula pada hari kedua untuk menentukan pasukan-pasukan yang bakal berada di peringkat kalah mati. Seperti yang telah berlaku pada Sukip 2016, di mana UiTM telah pun diundi dengan UPM di peringkat suku akhir, di mana kemenangan ketika itu adalah milik UPM, dan terus saja UPM muncul menjadi juara Sukip edisi ketiga ketika itu di Universiti Teknologi Malaysia Johor. Larian yang baik pemain UPM jersey nombor 10 ini, Muhammad Nur Azri, memecah pertahanan pasukan UiTM di tengah-tengah padang. Terus saja membuat larian deras tanpa dapat dikejar oleh pertahanan pasukan UiTM, meletakkan mata yang pertama dalam perlawanan ini. UPM 5, UiTM 0. Conversion bakal dilakukan oleh Muhammad Afendi Muhammad Zahid.
dengan 3 orang daripada pemain-pemain Universiti Putra Malaysia ini adalah pemain Malaysia Sevens, pemain yang mewakili negara di dalam kejohanan Sukan C, pemain-pemain Golden Boy kira-kira yang telah menghasilkan pingat emas di dalam Tamasya Sukan C Kuala Lumpur baru-baru ini. Tidak baik saya kira kick off yang dilakukan oleh pemain Universiti Putra Malaysia sebentar tadi. Bola milik UiTM, pemain berjersey nombor 23. Muhammad Abrar bin Awiyami ke sebelah kanan, satu switch yang baik, terus mencari Joseph Gordon. Bagaimana Joseph Gordon tersangkut, dah keluar pula bola, masih lagi dalam kawalan, tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Scrum down milik UPM. Penuh persekitaran padang Universiti Putra Malaysia di Serdang ini, dengan Universiti Kebangsaan Malaysia menjadi host untuk Sukip keempat 2018 ini. Dengan padang Universiti Putra Malaysia dipilih menjadi venue untuk acara rugby 7-11 pasukan lelaki dan mula memperkenalkan acara rugby 7-11 pasukan wanita buat kali pertama pada tahun ini, dengan pasukan-pasukan wanita seperti UPM, UiTM, Politeknik Malaysia dan beberapa 8 keseluruhannya untuk merebut pingat emas pertama sebagai wakil rugby wanita. Siren telah dibunyikan untuk sengit separuh masa yang pertama ini. Advantage penalti kepada pasukan UiTM. Peluang mereka untuk sekurang-kurangnya meletakkan mata sebelum tamat. Berjalan-jalan pula pemain jersey nombor 18 ini, Joseph Gordon. Tackle yang baik ke atas Hezri. Terlepas bola. Advantage untuk pasukan UPM. Dan agak-agak Khairul Hezri, maafkan Muhammad Hezri bin Anis, mungkin dilihat terlalu kebal pertahanan Universiti Putra Malaysia di hadapannya. Scrum down Universiti Putra Malaysia. Dicuri di dalam tangan. Kesilapan dari satu set play yang saya kira cuba dirancang oleh pemain Universiti Putra Malaysia. Telah pun dibaca, mungkin telah gagal di situ. Terus dirampas bola di atas tangan oleh pemain jersey nombor 18 UiTM untuk try yang pertama untuk Universiti Teknologi Mara. Merapatkan kedudukan. Tamat saya kira separuh masa yang pertama. Kita nantikan conversion ini. Pemain berjersey nombor 18. Tambahan 2 mata untuk UiTM. Tamat separuh masa yang pertama. Juara bertahan UPM 7, UiTM 7. Meriah suasana sekitar padang Universiti Putra Malaysia, juga dengan ketibaan beberapa talent scouter, maafkan saya, dengan talent scouter daripada Malaysia bawah 19 juga berada di padang ketika ini, dan juga ketua jurulatih pasukan 7-11 negara
saudara Saizul Hafifi yang akan terbang ke Perth pada malam ini untuk membawa bersama pasukan 7 sebelah negara menyertai 2 kejohanan di Sydney. Maafkan saya, mereka terbang di Sydney untuk menyertai 2 kejohanan 7 sebelah di Sydney bagi memantapkan lagi persediaan pasukan rugby 7 sebelah lelaki negara dalam persediaan mereka menghadapi sukan Commonwealth yang kita sedia maklum bukan calang-calang pasukan di dalam sukan Commonwealth nanti, di mana Malaysia telah pun diundi bersama South Africa, Scotland dan juga Papua New Guinea. 2 pasukan itu saja seperti Scotland dan South Africa sudah pun menggegarkan lutut kita apabila mendengarnya. Jadi itulah pentas yang terbaik untuk pasukan 7 sebelah negara di bawah Ketua Jurulatih saudara Saizul Hafifi. Main sudah mula memasuki padang untuk separuh masa yang kedua. Satu saja kesilapan yang dilakukan sudah pasti akan mengubah kedudukan kedua-dua pasukan ini di dalam peringkat kumpulan. Saya pasti keseluruhan pasukan yang bertanding yang telah pun menang 1 atau 2 game yang bakal mengisi kedudukan pertama dan kedua sudah pun berbuat berkira-kira tentang pasukan manakah di antara 2 pasukan ini yang akan mereka hadapi di peringkat kalah mati nanti. Perlu diingat format perlawanan ialah undian semula, bermakna semua pasukan yang johan kumpulan akan diundi semula. Manakala pasukan yang naib johan juga akan diundi semula untuk menentukan peringkat kalah mati. Memandangkan terdapat 27 pasukan yang telah disusun di dalam 9 kumpulan keseluruhan peringkat lelaki. Advantage terus separuh masa yang kedua kepada UiTM. Scrum half memasukkan bola. Bola terus keluar dari belakang scrum. Tackle yang baik, mencium tanah pemain UiTM di situ. Masih lagi Rakover cuba lakukan advantage kepada UiTM. Kesalahan dilakukan oleh Zarif. Saya rasa akan dipanggil semula oleh pengadil. Bagaimana? Tidak, pengadil hanya memberikan advantage. Kekasaran saya lihat di situ, tidak sepatutnya beliau menerjah ke dalam rak. 10 meter advantage untuk pasukan UiTM. Mencari line out supaya dapat semula mereka mengatur strategi. Memang bukan mudah untuk melepasi benteng pertahanan pasukan yang mempunyai 3 pemain negara. Satu berita gembira juga saya terima daripada Ketua Jurulatih Pasukan Negara, saudara Saizul Hafifi. Mereka sebenarnya sedang mencari 2 lagi slot untuk diisi oleh pemain-pemain ini untuk menyertai kem pasukan rugby 7 sebelah negara. Jadi untuk tuan-tuan, pemain-pemain pelajar-pelajar di luar sana yang mewakili universiti-universiti anda, inilah saya kira peluang yang terbaik untuk tuan-tuan meningkatkan kecergasan diri, menunjukkan kepada Ketua Jurulatih Negara, tuan-tuanlah pemain yang beliau cari-cari selama ini. Serangan Universiti Putra Malaysia ini melepasi kawasan pasukan UiTM. Masih lagi tidak dapat dihentikan. Ke sebelah kiri, ekstra saya kira di sebelah kiri. Bagaimana? Long pass ke sebelah kiri menuju pemain UiTM. Menemui Sidi Amir bin Jalil. Baik sekali permainan yang dipertunjukkan. Saya kira daripada Fahad Orozi sebelah kanan menarik 3 atau 4 orang player dan mewujudkan ekstra 2 orang player di sebelah kiri dengan mudah. Nampak Sidi Amir bin Jalil membuat 1 try tambahan untuk Universiti Putra Malaysia, mendahului dengan 5 mata sekarang.
Dan nantikan fullback pasukan mereka, Mak Faizal Mat Tahir, lakukan conversion untuk menambah 2 lagi mata. Masuk Faizal Mat Tahir, 2 mata tambahan untuk Universiti Putra Malaysia. Makin sengit perlawanan dengan jurulatih. Pasukan UiTM sudah mula-mula menukar pemain. Masukkan pemain yang lebih cergas untuk sekurang-kurangnya memberi tentangan kepada pasukan UPM yang cuba berkata-kata dengan AR pada pagi ini atau petang ini, memperlihatkan bola sudah pun terkena tangan pemain Universiti Teknologi Mara tapi tidak dibenarkan. Free kick untuk pasukan UiTM. Bagaimana? Ke sebelah kanan, ke sebelah kiri? Tidak, ke sebelah kiri. Masih lagi belum lepas, tersangkut. Cuba bertahan. Oh, dapat lepas akhirnya. Satu klik, tendang ke belakang. Cubaan untuk mengajar di mana saja bola ini akan bounce. Bagaimana? Memihak kepada Universiti Putra tetapi bola sudah pun dibawa masuk ke dalam, saya kira. Scrum 5 meter untuk UiTM. Begitulah sorakan-sorakan peminat-peminat rugby yang berada di Padang A Universiti Putra Malaysia ini. Memberikan sokongan yang tidak berbelah lagi. Bola milik kembali tidak dibenarkan oleh pengadil. High tackle saya kira ataupun tidak engage di dalam scrum. Peluang pasukan UiTM merapatkan jurang. Mereka perlu ekstra di sebelah kiri, tidak. Terus ke depan. Defense yang begitu baik. Pasukan pertahanan Universiti Putra Malaysia. Baik sekali pas yang diberikan kepada pemain UiTM. Ditolak pula, bagaimana? Tidak dibenarkan oleh referee. Tackler tak rilis pemain katanya. Ekstra di sebelah kanan, bagaimana? Tidak masuk ke dalam, tidak 10 saya kira. Yang baik. Advantage diberikan kepada UiTM saya kira. Ada pemain pertahanan yang berada dalam kedudukan offside. Masih lagi penalti untuk UiTM. Quick tap ke sebelah kiri, ekstra di sebelah kiri. Bagaimana? Dapatkah beliau mengambilkan? Tidak, kembali masuk ke dalam. 3-4 pemain. Akhirnya berjaya beliau membuat 1-2 side step, mengelirukan hampir keseluruhan pertahanan pasukan Universiti Putra Malaysia. Baik sekali permainan yang ditunjukkan. Semangat kesukanan yang tinggi ditunjukkan oleh pemain Universiti Teknologi Mara. Tidak ada semangat menyerah. Tambahan 2 mata mengakhiri perlawanan yang begitu getir ini. Perlawanan tumpuan hari pertama Sukip 2018 berakhir dengan UPM 14, UiTM 14.